Oh, dia tak pasang. Sui dia. Tes lah. Halo, halo. Halo. Okey. Halo. Boleh? Bunyi? Tak bunyi. Halo. Halo. Betul bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wasyukru lillah ala ni'matillah wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu sadisata asyarata qila inna syahwata tusirul muluka abidan was sabra yusirul abida mulukan. Ala tara ila Yusufah wa Zulaikha. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat yang penuh barakah, Sayyidul Ayyam, kita dapat berkumpul diizin oleh Allah Ta'ala sekali lagi dalam program mingguan kita orang Islam, iaitu berhimpun pada hari Jumaat beramai-ramai sebagai latihan untuk kita nak menghadapi pada hari Yaumil Jama'i yang sebenar, iaitu pada hari ditiupkan sangkakala yang kedua. Maka seluruh manusia ni akan bangkit daripada kubur masing-masing dan dihasyar, dihalau oleh para malaikat untuk berhimpun di pada mahsyar akhirat kelak. Maka orang yang tak pernah berhimpun pada hari Jumaat, dia akan terkejut dia kata. Nah, bila tiup sangkakala yang kedua, dia bangkit daripada kubur, dia tengok manusia penuh melaut, dia kata terbelalak mata dia. Nah, kerana dia tak pernah ditarbiyah, dididik ketika mana hidup di dunia ni berhimpun beramai-ramai ketika hari Jumaat. Maka kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Taala senantiasa menjaga kita sehingga kita dapat senantiasa berhimpun pada hari Jumaat untuk menunaikan kewajipan kita sebagai orang muslim, orang mukmin, iaitu sembahyang fardu Jumaat dan mendengar dua khutbah nantinya sebagai mau'izah hasanah, peringatan kepada kita, penjagaan kepada kita, dan penjagaan, peringatan dan penjagaan kepada kita. Mudah-mudahan mendapat manfaat sebagai kita orang mukmin, kerana firman Allah Ta'ala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bagi peringatan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan beri peringatan tu dapat manfaat bagi orang mukmin. Jadi kita tengok sikit apa yang disebut dalam kitab Nasaihul Ibad yang membaca tadinya, wal maqalatu sadisata asyarata, dan maqalah kata-kata hikmah yang ke-16. Qila, dikatakan, ay ba'dul hukama, dikatakan oleh sebahagian orang yang diberi hikmah oleh Allah Ta'ala. Hikmah ni artinya kalam yang qaulan baligha, dia panggil kalam yang menyampaikan di batin hati mustami'in. Dia panggil hikmah, kebijaksanaan.
Dalam Quran Allah Ta'ala firman, yu'til hikmata man yasha. Allah Ta'ala bagi hikmat ni kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendak. Wa man yu'tal hikmata, dan mana-mana orang yang Allah Ta'ala bagi kebijaksanaan, faqad utiya khairan katsira, maka sesungguhnya dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Maka kerana itulah sabda Nabi SAW, kalimatul hikmah, satu saja kalimah hikmat, kalimah bijaksana yang kita belajar daripada hukamat. Kalimatul hikmah yata'allamu bihar rajul, yang dipelajari akan dia oleh seseorang, khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dia mendapat dunia dan isi-isi dunia. Kenapa? Karena kalam hikmat ni dia kadatil hikamu antakuna Qur'ana, dekatlah oleh perkataan hikmat ni dengan Quran. Dia bukan Quran, tapi dia hampir dengan Quran kerana dia boleh menyampaikan peringatan atau kesedaran di dalam jiwa-jiwa mustami'i, jiwa-jiwa orang yang mendengar. Contohnya ini satu daripada perkataan hikmat yang dituturkan oleh orang-orang yang arif billah. Dia katakan, inna syahwata, sesungguhnya syahwat. Syahwat ni keinginan, nafsu. Tiap-tiap kita ni ada nafsu dan ada syahwat. Ada nafsu dan ada keinginan nafsu itu sendiri. Maka sejahat-jahat makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala buat, tidak lain tidak bukan ialah nafsu kita manusia. Itu senantiasa mau ulang semua. Jangan kita rasa kita lebih baik daripada syaitan sekalipun. Kenapa? Kerana syaitan ni walaupun dia tu memang jahat, dipanggil syaitan kerana berasal daripada perkataan syaitana bimaknal ba'udah, dengan makna jauh daripada Allah Ta'ala. Sebab tu dipanggil syaitan. Syaitana dengan makna ba'udah. Jadi tiap-tiap yang membawa jauh daripada Allah Ta'ala dipanggil syaitan. Dan syaitan ni Allah Ta'ala gazet dalam Quran sebagai musuh nyata. Inna syaitana lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan bagi kamu tu ialah musuh yang nyata. Tetapi kejahatan syaitan ni tak boleh nak menandingi dengan kejahatan nafsu. Jahat nafsu lagi. Sehingga kata orang arif billah, tawaqqa nafsaka, mu kena beringat. Tawaqqa nafsak, mu kena beringat akan nafsumu. La ta'man ghawailaha, jangan mu berasa aman sentosa dengan tipu daya nafsu. Sebab apa? Li'anna nafsal insan, kerana sesungguhnya nafsu seorang manusia, seorang baru, jangan gabuh habis. Nafsu saya seorang ni akhbathu wa asyarru min sab'ina syaitana, lebih keji dan lebih jahat daripada 70 ekor syaitan lagi. Tu. Berat benarlah kita. Tapi kalau kita mujahadah, lawan keinginan nafsu, sehingga nafsu tu lemah, kalah, maka ketika tu nafsu tu akan naik semulia-mulia martabat, daripada nafsu ammaratum bisu naik pada lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Maka kerana tu Tuhan kata dalam Qurannya, qad aflaha man tazakka, sungguhnya benar-benar berjayalah orang yang menyucikan nafsu dia. Wa dzakara asma rabbih fa shalla, banyak ia menyebut akan nama Tuhannya dan mendiri ke sembahyang. Jadi tak ada cara lain kita nak menyucikan nafsu kita ni, kena banyak ingat ke Tuhan. Dan tak boleh tinggal sembahyang, kerana as-salatu mi'rajul mu'minin wa tariqatul lil muttaqin. Sembahyang itu sendiri adalah mi'raj bagi orang mukmin dan jalan nak menyucikan diri bagi orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala.
Jadi kalau orang tak semaya, tiba-tiba dia kata dia cuci hati, bahu. Nah, hak semaya ni belum tentu lagi cuci. Kita hak semaya ni belum tentu lagi cuci. Kalau hak tak semaya, kau lagi sangat. Nah, lebih-lebih lagi. Baik. Apa dia kata? Inna syahwata, sesungguhnya syahwat nafsu, keinginan nafsu tu, tusirul muluka abidan, menjadi akan seorang raja tu sebagai seorang hamba pula. Tu bahaya. Keinginan nafsu yang diikut ni menyebabkan seorang raja, hebatlah raja ni, nah, punya kuasa, punya harta, nah, punya pengikut, punya pegawai, pengawal, askar, polis, di bawah jajahan ta'alluq dia seorang. Mana seorang raja. Tapi apabila seorang raja tu dia ikut syahwat nafsu, keinginan nafsu dia, maka dia tu walaupun rupanya zahir seorang raja, hakikatnya dia jadi hamba kepada syahwat nafsu dia. Nah, jadi hamba nafsu. Sebab apa lagu tu? Fa inna man ahabba syai'an, karena sesungguhnya barang siapa yang cintalah ia akan sesuatu, fahuwa abduhu, maka dia tu hamba kepada sesuatu tersebut. Maka sebab tu kita kena usaha sesuatu yang kita cinta tu tidak ada yang melebihi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang disifatkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran sebagai sifat orang mukmin itu, ialah orang yang ekstrim mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang-orang yang beriman itu orang yang bersangatan cinta dia kepada Allah. Nah, cinta dia kepada Allah tidak akan terjawab melainkan dia kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, qul, katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, royaklah, syarahlah, nak beritahulah, nak kempinglah, in kuntum tuhibbunallah, jika adalah kalian tu cinta akan Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti nak ikut Rasulullah tak boleh nak ikut kalau tak kenal Rasulullah, tak cinta pada Rasulullah. Karena ikut ittiba' ni hadir daripada cinta tu, dan cinta tu tidak akan dapat melainkan dengan kenal Rasulullah SAW. Sebagaimana kata orang Arabnya, al-ma'rifatu syajarah wal mahabbatu samar, pokoknya ialah kenal, buah daripada pokok tu cinta, barulah hasilnya ittiba', mengikut. Tak boleh kita nak ikut dengan tak cinta. Tak boleh kita nak cinta kalau kita tak kenal. Orang boleh ikut seorang ni sebab apa? Sebab dia cinta, dia kenal. Nah, pok dia pesan dah, mek cari orang Melayu lah kalau nak nikah. Duk cari apa Bangla ya tu. Tak kira. Mek cinta ke abang Bangla tu contoh lah ni. Sebab apa? Mek kenal. Pok dia lari lagu mana, pokok lagi dia lari dengan Bangla tu gini ke Malaysia dak ni. Sebab apa dia boleh ikut tu? Sebab dia cinta. Pasal apa dia cinta? Sebab pasal dia kenal. Maka nak boleh ke kita ni ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak dapat tidak, ilmu yang mesti pertama kita kena mengaji nak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam ni hak fardu ain, ilmu akidah. Karena di sananya ada qismus tsani min fanni ilmi tauhid, bahagian yang kedua dalam silibus ilmu tauhid itu membicarakan tentang ar-risalah atau an-nabawiyat atau nubuwat, kerasulan, kenabian. Hak tu fardu ain. Malah lagu mana mengaji ni hak fardu ain tak boleh tinggal. Atau fardu ain tu dia bukan bahasa boleh minat tak minat, tak boleh. Fardu ain. Semaya 5 waktu ni lah fardu ain tak? Fardu ain. Dia tak boleh minat tak minat. Saya kalau asar maghrib minat juga semaya tak. Kalau zuhur ni tak berapa nak minat mana. Tak boleh minat tak minat. Bagi hak wajib fardu ain ni, minat ke tak minat ke kena buat. Itu makna fardu ain. Kalau tak buat dengan sengaja berdosa, wajib qada dengan segera.
Kalau tak buat dengan tak sengaja, tak berdosa, wajib qada, tapi tidak dengan segera. Itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Nah, semaya 5 waktu fardu kifayah apa? Kita mari surah tengok orang semaya dah maghrib. Tak apa dah tu. Ada dah orang semaya tu. Kita duduk kedai kopi dah. Selesai dah. Gitu kah? Dah. Kalau lagu tu fardu kifayah. Idza qamal ba'du fi masafatil qasri saqatat anil baqi. Jadi fardu kifayah tu apabila ada orang yang telah menunai pemani mayat gapo urus tajhizil mayyit, fardu kifayah. Tapi fardu kifayah ni kita kena faham, bila ada orang yang telah mengerjakannya baru jadi fardu kifayah, gitu. Bukan fardu kifayah tu sejak di awal dah. Kita ni tak faham fardu kifayah. Adalah tu, duk mai adalah tu. Mamat meninggal dah. Ya ke? Innalillahi wa inna ilaihi. Siapa urus jenazahnya? Adalah tu. Siapa? Adalah. Kat sebulan ada kulak mayat ada. Dosa habis itu fardu ain. Kena ambil tahu siapa ada urus jenazah, hospital ke, orang surau ke, orang masjid ke, ahli keluarga sendiri ke. Kita kena tahu. Bila dah tahu, hospital urus jenazah, selesai. Barulah fardu kifayah. Lagu tu kan. Kalau tidak, dosa habis putih kapung tu. Dalam jarak 2 marhalah, min masafatil qasri itu dosa habis. Itu fardu kifayah. Sama juga ilmu fardu kifayah pun gitu. Nahwu, sharah, ma'ani, bayan, badi', istiqa', wada', usul fiqh, qawaid fiqh, masalah hadis, ulumul hadis. Semua ilmu mantiq, ilmu adabul bahthi wal munazarah, maqulatul asyar. Banyak ilmu fardu kifayah ni. Siapa hok ngaji dalam jarak 2 marhalah ni menguasai? Kita tahu. Dalam jarak 2 marhalah ni siapa yang menguasai? Nahwu, sharah, ma'ani, bayan, badi', istiqa', wada', usul fiqh, qawaid fiqh, usul fiqh, ulumul tafsir, ulumul hadis, masalah hadis, ilmu ilal, ilmu jarh wa ta'dil. Banyak ilmu fardu kifayah ni. Kita tak tahu tak siapa yang menguasai? Adalah tu. Aduk mai adalah tu. Itu nak ayat kata kita ni tak faham fardu kifayah. Tak faham fardu kifayah. Sama ke? Bila sebut kata ngundi ni fardu kifayah, bukan tak boleh tu. Adalah tu hak tubik ngundi, bukan gitu. Kena tubik lah. Kena pergi celup jari tu. Ni. Sehinggalah masa mengundi tu habis, pak tutup dah pukul ni. Barulah selesai. Jadi fardu kifayah. Apa? Terlantik dah. Nak dibilai dah. Baru jadi fardu kifayah. Gitu. Kita tak faham fardu kifayah tu, malah tubik ngundi tu. Adalah tu, duk mai adalah tu. Lalah kali kaum lain. Saudara kita daripada bangsa lain yang hebat keluar untuk mengundi. Kita orang Melayu sendiri beragama Islam, yang mengaji agama, tahu hukum wajib, haram, sunat, makruh, haram, tak keluar sebab tak faham. Fardu kifayah adalah tu. Adalah tu, tak boleh gitu. Bila masa mengundi buka pukul 8, kita kata contoh sampai pukul 6. Ketika tu wajib atas tiap-tiap orang yang terdaftar sebagai mengundi kena keluar mengundi. Tak habis lagi tu masa dia. Muasak dalam masa. Sehingga masa tertutup dah, pak. Kita tak ada nak pergi mengundi, baru gugur kewajipan. Jadi fardu kifayah. Gitu maksud. Ana faham gitu. Itulah gitu dak tu ni. Kita tak faham fardu kifayah tu jadi gitu. Fardu kifayah ada dah tu. Dak main lagu tu. Semua benda kita gitu. Ilmu pun gitu. Ada tu. Siapa dia ada tu? Nama apa? Duk di kapur mana? Betul ke ya alim sungguh? Dia reti sungguh. Kalau tidak, berdosa habis kita hak duduk dalam 2 marhalah ni, wajib fardu ain semua kena mengaji belaka. Jaga-jaga. Ni. Maka sebab tu perkara agama ni kita tak boleh orang panggil ikut semata-mata kepala otak kita. Dinuna bunyan wa 'alan nuqul la 'ala munasabatil uqul. Agama kita ni dibina di atas naqal. Naqal ni artinya Quran sunnah. Bukan semata-mata dibina di atas munasabah akal. Tidak gitu. Tu. Kemudian nak menambahkan lagi, kena ma'rifatun khasah. Kena Nabi SAW dengan secara khusus.
Kena tambah lagi, tak cukup mengaji tauhid tadi hak fardu ain. Kena mengaji lagi ilmu sirah an-nabawiyah. Nah, syama'ilur rasul, syama'il Muhammadiyah. Nah, dalailun nubuwah, khasaisun nabawiyah. Ini 5 ilmu ni kita kena mengaji kalau betul kita nak kenal Nabi SAW, sehingga datangnya, hadirnya dalam hati kita tu mahabbah yang khasah, mahabbah yang khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita nak jadi hamba kepada Allah dan umat yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tak boleh ada cinta selain daripada Allah Rasul yang melebihi daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada dunia kita, harta kita, pangkat kita, bini kita, anak kita, nafsu kita, berarti kita tu hamba dia. Hamba dunia, hamba pangkat, hamba nafsu, hamba bini, hamba suami, hamba harta, hamba anak. Karenanya siapa dia yang cinta kepada sesuatu, maka dia hamba dia. Hamba sesuatu tersebut. Fa inna man ahabba syai'an fahuwa 'abduhu. Kerana sesungguhnya barang siapa yang cinta ia barang siapa akan sesuatu, maka dia tu hambanya, hamba sesuatu tersebut. Maka kerana tu walaupun seorang raja, seorang menteri, seorang yang berkuasa, seorang yang kaya raya, nampak seperti hebat, tetapi apabila hidup dia tu mengikut syahwat nafsu dia, maka jadilah dia hamba kepada nafsu dia. Bukan raja sebenar. Dia tak kuasa nak lawan nafsu dia, maka dia jadi hamba kepada syahwat nafsu dia. Habis situ. Wasabra atau wasabru dia baca wasabra kalau atah pada kata syahwata. Wasabru boleh wawul istilah. Dan bermula sabar ni pula. Nah, sabar ni mana imsakun nafsi anil hawa, menahan diri daripada hawa, daripada hawa tu mana keinginan syahwat tadi. Nah, imsakun nafs anil hawahu. Nah, menahan diri daripada hawanya hawa nafsu. Itu mana sabar. As-sabru pahitlah. As-sabru kasibri kata ni. Sabar tu seperti pahitnya hempedu. Sebab tu banyak kita dengar cerita-cerita orang soleh, orang-orang hebat dalam mujahadah lawan nafsu syaitan dia. Imam Ghazali cerita dalam kitab Minhajul Abidin, satu orang wali ni dia nak musafir. Bila nak musafir, tiba-tiba mari syaitan nafsu ni mari hasut dalam hati. Nah, dia kata kalau mu lalu kok jalan kampung, gelak tu. Nah, jalan tu tak ada orang, tak ada RNR, tak ada siapa pun yang boleh mutupai kalau mu nak mandi, kau nak berak, kau nak makan, kau nak tidur jenera, kalau ke mana. Bahaya tu. Baik lalu jalan besar, RNA ada, nak berak, nak guling, nak mandi, nak makan ada. Nah, apa tu? Dia mari kacau tentang tawakkul ala Allah, bergantung hati mengonek-ngonek pada Allah Ta'ala. Kalau kita jolo juga dah. Jolo juga lah kalau kita kan. Betul juga. Tuan penasihat. Siapa tuan penasihat ni? Syaitan dengan nafsu. Kita pun tekan minyak perut masuk ke RNA. Beres, selesai, tenang kita. Tak apalah muka kita ni orang awam. Tapi orang wali ni, nah, dia lawan weh. Dia lawan. Bila syaitan nafsu mai kata lagu tu, seolah-olahnya nak mari putus keyakinan jiwa bahawasanya rezeki ni milik Allah. Maka dia bersumpah, demi Allah, aku tak lalu jalan besar, jalan RNA lah kalau kita kan. Nah, jalan highway ni. Aku nak lalu jalan kapal. Dan aku tak usah bawa bekal. Lawan siapa setahu tu. Dan aku tak usah makan, sehinggalah makan ni tu orang suap masuk dalam mulut aku. Dia lalu sungguh. Lalu jalan pada pasir, jalan kapal kalau kita sini tak ada pada pasir lah, jalan kapal tak ada orang gelak guguk. Tiba-tiba adalah orang panggil kafilah hok sesak juga masuk jalan kapal. Lagu mana?
Dia menerak, tak sewi orang kafilah tu nampak dia. Nah, rombongan hak sesat tu nampak dia. Dia menerak. Tahu-tahunya nampak juga. Dia pejam mata kejap. Buat macam pesel ke. Nah. Dia kata, ni orang pesel ni, barangkali dia sesat, tak jumpa makan-makan apa. Mari kita suap dia makan. Nah, dia perapak bibir mulut. Tak cakap nak buka, tak boleh. Akhirnya rombongan kafilah tu minta ambil pisau, kita belah mulut dia, nak suap makan. Bo nak ambil pisau tegak, nak belah mulut dia pun ha suka. Nah, mu gila apa. Dia suka tu. Dia kata dah, sebenarnya aku ni dalam mujahadah lawan syaitan nafsu. Sebab syaitan nafsu ni nak gogak keyakinan aku bahawasanya rezeki ni Tuhan jamin. Maka kerana tu aku tak lalu kok jalan besar. Aku pisah sengaja sengeling. Lalu kok jalan kapung hok gelak guguk, tak ada orang pun lalu ni. Dan aku sumpah aku tak akan makan sehinggalah makanan tu orang suap masuk mulut aku. Jadi nak masuk mulut ni. Tu nak ayat kata lawan. Dan syaitan ni, nafsu dan syaitan ni, dia tak akan tinggal walaupun orang tu wali sekalipun, tetap dia akan dia akan hasuk, dia akan kecung, dia akan dia buat kerja dia. Dia buat kerja dia. Nah, dia akan hasuk, dia akan goda, dia akan buat mari apa-apa saja orang panggil tazyinus syaitaniyah, khatir syaitaniyah atau khatir nafsaniyah. Sama seperti orang yang mula nak mujahadah dalam ibadat. Hatta sama seperti orang yang tak pernah pun mujahadah nak lawan nafsu syaitan ni. Tak pernah. Gitulah. Dia tak akan rehat. Sehingga orang yang dia nak tipu daya tadi tu kafir, baru dia selesai. Tu syaitan dia tak rehat. Tak rehat. Penat menata ni. Tak cakap nak goda dah aku. Mari rehat dulu. Saya okok dulu, minum kopi dulu. Tak ada. Ya goda, tak berhenti adu. Nah, itu syaitan dengan nafsu. Kalau gitu sabar ni pula. Kita tahan, kita lawan diri kita, nafsu kita daripada ikut keinginan dia tu. Yusirul abida mulukan. Membawalah akan hamba tu menjadi raja. Dia bawa seorang hamba tu jadi raja. Walaupun tidak raja pada rupa orang, tidak orang duk mengadap ampun tuanku, tapi dia super raja. Sebab apa lagu tu? Li'anna la'abda, kerana sesungguhnya seorang hamba bisa berihi dengan sebab sabar dia, yunalu ma yuridu, mencapai akan apa yang dia kehendak. Itu kan? Orang yang sabar dalam bekerja, dalam berniaga, dalam apa-apa sahaja yang dia nak, dia sabar, tak mudah putus asa, istiqamah, maka dia akan dapat apa yang dia cita-cita. Nah, manjada wajada. Siapa yang bersungguh, maka dia dapat. Nak bersungguh mana kalau tak sabar? Kena sabar baru boleh bersungguh. Nah, kalau hangat-hangat tak ayat, macam lepas batuk di tangga, tak dapat. Ini semangatlah nak jadi jutawan, nego nasi lemuk. 3 buku je. Lepas tu esok dah meletih nego ni. Nak jadi jutawan gua modal popong sikit je, nego pun buka tak tahu pukul berapa, tutup ikut suka hati, pelanggan mari pun muka cengeng nak marah. Nah, ikan bilis pun so belah dua. Nak jadi jutawan. Nah, maka nak sampai cita-cita mesti kena sabar. Maka tiap-tiap orang yang sabar tu dia seumpama raja lah. Apa? Sebab dia akan dapat capai apa yang dia kehendak. Ala taro, tidakkah engkau lihat, ai ala yasilu ilmuka, adakah tidak sampai pada pengetahuan engkau, ila qissati sayyidinal karim ibnil karim Yusuf as-Siddiq bin Ya'qubah, iaitu cerita Nabi Yusuf, anak laki-laki Nabi Ya'qub alaihi wassalatu wassalam, as-Sabur ibni Ishaq al-Halim bin Ibrahim al-Khalil Awwah alaihi wassalam. Awwah ni sebab Nabi Ibrahim dia zikir Nabi Ibrahim dia zikir itu, sebab tu digelar dengan Awwah, Khalilullah al-Awwah. Sebab dia berzikir sedap zuk dengan Tuhan. Kita jangan duk berzikir gitu. Nah, kita tu benda lain nanti ni. Wa Zulaikha, dan Zulaikha, fa innaha, sesungguhnya Zulaikha ni, ahabbat sayyidina Yusuf nihayatal hubbi, cinta dia akan Yusuf sehabis-habis cinta.
wa huwa yasbiru ala makriha wa adhiyatiha, dan dia sabar di atas kesakitan, kebencian, apa-apa dugaan, sehingga dia dapat jadi isteri kepada Yusuf alaihissalam. Sebelum tu dia digodok dia nafsu. Lepas pada tu dia sabar, dia lawan, dia taubat dengan Allah Taala, sehingga akhirnya dia tua dah. Dan sehingga perintah Allah Taala sendiri suruh Nabi Yusuf ni menikah dengan Zulaikha, dan Zulaikha yang tua tu dirubah jadi muda kembali, dan capailah cita-cita Zulaikha dan nak jadi isteri kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Di situ. Jadi Zulaikha dulunya isteri menteri, tapi kerana teruk hawa nafsu, jatuh dia martabat jadi hamba yang hina. Akhirnya dia taubat, maka dia lawan nafsu dia, sabar, maka kemudian Allah Ta'ala angkat dia jadi isteri Nabi Yusuf, seumpama raja lah hidupnya. Itu saja. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani, wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.